Sampai muka surat apa? Ya? 150. Betul. Pertengahan. Abu Darda. Hadis Sa'id meriwayatkan kata dah. Sa'id. InsyaAllah. 2 last kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lam lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib buat pertama kali semenjak 2 bulan 2 2020. Hari ini dah 4 bulan 10 ya. 5 months, 6 months, lebih pada 4 bulan. 8 bulan. Allah Tuhan. Ya, hebatnya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 150. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 150, bab larangan minum khamar ataupun arak. InsyaAllah Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi selepas 8 bulan 8 bulan panjang lagi umur kita. Masih lagi ada roh lagi, masih lagi nyawa lagi, masih tak disimpan lagi. Maksudnya tak ditanam lagi bahasa kasarnya, ataupun tak dikambus lagi. Allah Tuhan sayangnya Allah Ta'ala. Pasal apa? Ujian Allah terus berlaku sampai hari ini pun masih terus berlaku. Tapi di samping Allah bagi ujian, Allah bagi hadiah sebenarnya. Allah bagi hadiah ni, ada kesempatan dibagi ruang untuk balik sembahyang jemaah lagi. Sebelum ni kita mengata orang tak datang masjid 3 kali sembahyang Jumaat tak datang jadi fasik. Lepas tu kita pula tak datang 3 bulan 4 bulan tak sembahyang Jumaat. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Sampailah Tok Imam, sampailah AJK, tak kira semua berlaku. Ni maknanya kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, panjang umur kita. Kita teruskan balik pada kitab yang kita baca. Masih lagi tak habis, iaitu muka surat 150, bab yang menceritakan larangan minum arak, ataupun bahasa Arabnya bab khamar. Tengok perenggan yang tengah tu, hadis arba'at tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, arba'atu la yajidu narihal jannati wa inna riyaha la yujadu min masirahi khamsihi ati amin al-bakhilu wal mannanu wa mudminul khamri wal aqi liwalidayhi. Rasulullah SAW bersabda, 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau syurga, padahal bau syurga itu terbau dari jarak perjalanan 500 tahun. Tu ya, 4 golongan. Siapa dia? Yang pertama, orang bakhil, kedekut. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Yang ketiga, dan orang yang tetap minum khamar. Yang keempat, orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Ini empat jenis orang, 4 jenis golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan, bukan masuk, bau saja. Bab tu ni, kita ni diuji sekarang, diuji hebat. Hari ni datang balik 293, betul? Hari ni 293, semalam 300, the highest one ya. Hari ni 293, masih lagi 3 number ya, 3 digit lagi. Maksudnya apa? Ujian Allah takkan berhenti ya. Yang berlaku sekarang ni pun Allah tak diinfokan kita. Tok Wan kita, Tok Ki kita pun tak pernah cerita. Ramai pun ulama-ulama pun belum lagi cerita C19. Agak-agak lepas ni apa yang Allah nak buat kita pun tak tahu. Antaranya itulah peringatan Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita datang balik ke masjid, supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala, supaya kita dekat dengan kitab Allah. Allah uji kita, tuan-tuan. Sini saya tak cerita lagi ya. Allah uji kita ni, tuan-tuan, sampai kita tak boleh datang kuliah sampai 8 bulan dah. Allah, tuan-tuan. Nampak? Tu satu. Allah uji kita sampai kita tak sembayang. Tak boleh sembayang, bukan tak sembayang, kita tak boleh sembayang di masjid di surau. Sekarang boleh masuk. Register first, My Sejahtera, Selangkah, Selangor. Apa lagi? Cuci tangan, take temperature berapa? 37. Birth 37. Balik, sila balik, tak benarkan. Bawah 37 boleh masuk. Cuci tangan, tak, sanitizer. Masuk surau, masuk masjid, sajadah sendiri. Pasal apa? Dulu kedegilan kita, tak jaga saf, tak jaga barisan kita. Sekarang Allah jarang-jarangkan. Allah, tuan, kena renung kita. Pasal apa? Perangai kita dulu. Akhirnya beginilah peringatan. Teruk-teruk kitanya peringatan, tuan-tuan. Tapi Allah bagi nikmat dahsyat. Kita masih lagi boleh makan, masih boleh lagi minum, tak kebuluh lagi kita. Nampak? Belum lagi nampak di Malaysia ni lagi kebuluh kita. Tak cukup dihantar makanan. Allah bagi nikmat. Tak cukup lagi online. Betul? Allah, bila PM umumkan boleh keluar saja, terkejut PM. Gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Pasal apa? Hebatnya nikmat yang Allah bagi. Walaupun berkurung lagi, masih lagi boleh makan. Kemudian tengah-tengah peringatan tu, Allah bagi kita satu hadiah yang hebat. Apa hadiahnya? My Quran Time. Ada tak? Ada. 1 hari 4 jam, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Seumur hidup kita tengok rancangan TV,
Satu-satunya rancangan Quran yang hebat, tilawah antarabangsa internasional. Betul. Ada bacaan Quran, ada terjemahan, ada tajwid, ada taranum dari 40-50 negara seluruh dunia. Tahun ni batal. Pak, tapi Allah sayang kita, Allah bentangkan Quran, bukan disuruh baca, disuruh duduk depan TV, di depan internet, depan YouTube, depan Instagram, depan Facebook, boleh rewind balik daripada first series sampailah lah ni. Hari ni dah ulang kaji surah An-Nisa juzuk kelima, satu hari satu page. Cuba renung tuan-tuan, hadiah yang Allah bagi tuan-tuan. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau kita leka juga hadiah, bukan hadiah tu, syifa, ubat, ya, leka juga kemungkinan kita rata. Faham tak rata? Mati senyap satu dunia. Dah pun berlaku, dulu pun berlaku. Tu pasal apa? Kelekaan kita diperingatkan Allah Ta'ala. Kita hebat macam mana pun takkan jadi. US 7.5, India 6.5. Hebat macam mana teknologi? Allah hantar benda yang tak nampak, kuman small, very small. Maksudnya kita ni jangan main-main, jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Allah bagi hadiah, tuan-tuan, jangan leka lah. Jangan lupa dengan Quran yang Allah bagi. Bukan baca tak ada baris, cukup dengan baris, dengan Duru Tahat Taranum, Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul, engineer biologi. Nampak? Baca tadabbur tu. Bukan dibaca saja dengan hukum adab akhlak. Dah siap pun satu juzuk nota dia. Ni. Ada tengok? Satu juzuk nota. Ni baru satu juzuk. Kita dah dibacakan 5 juzuk, betul? Nota saja. Cukup lengkap tuan-tuan. Semua ada. Bukan saya nak bukan apa, tapi itulah hadiah yang Allah bagi. My Quran time. Betul? Maksudnya apa ni? Masa kita dengan Quran. Pasal apa? Tak ada benda lain nak menyelamatkan kita, tuan-tuan. Ya? Tak ada benda lain masuk ke liang lahat yang amat gelap, yang amat gelita, yang menyeramkan, yang menggetarkan. Kita akan masuk, tuan-tuan. Tak tahu macam mana kita masuk. Ada orang kena C-19 masuk dengan plastik terus zip masuk liang lahat. Orang KKM 5-6 orang sembayangkan dia masuk terus dalam tanah. Tutup seal dengan papan, masuk kampus balik. Walaupun itu bapa kita, mak kita, walaupun itu adik-adik kita. Macam mana, tuan-tuan? Tu kena renung kita. Ya, janganlah tinggalkan Quran. Ya, saya baca kitab lama daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia pun dah pergi. Ya, dia pun dah pergi. Dia ada bagi hadiah satu kitab lama daripada Brunei. Cerita pasal bab jembatan ke akhirat, bab kematian. Bila kita salah satu amalan kita berbakti dengan Al-Quran, bila masuk kubur, tuan-tuan, kita ni antara dada dengan muka ni, Quran berada dekat situ. Dia protect kita. Pasal apa? Dulu kita hidup, kita berbakti dengan Al-Quran. Dulu kita berbakti dengan Quran waktu kita hidup. Bila mati saja, datang 2 malaikat Munkar dan Nakir. Nak menyoal kita, nak mengerjakan kita, tuan-tuan. One by one question. Kata ulama, ada 2 lagi malaikat, Munkar, Nakir, Nakur, Nu'man. 4 panel yang akan mengerjakan kita, lisan dan tulisan, nak menjawab. Ni kena renung kita. Antara yang menyelamatkan kita Al-Quran. Pasal apa? Hamba Allah Ta'ala tu waktu dia hidup, dia berbakti dengan Al-Quran. Waktu dia mati, Quran duduk antara dada dan muka dia. Dia kata dengan Munkar Nakir, jangan ganggu hamba Allah ni. Pasal apa? Dulu dia berbakti dengan Al-Quran. Sekarang aku pastikan dia masuk terus ke dalam syurga. Allah, tuan-tuan. Kena renung. Bukan calang-calang nak menyelamatkan kita. Kita tak pernah jumpa pun Munkar, Nakir, Nakur, Nu'man.
Yang dah jumpa pun tak pernah cerita bagaimana rupanya. Nampak? Tak pernah pun cerita sahabat-sahabat kita, betul? Ada yang dah pergi jumpa dia, tak pernah cerita macam mana keadaan. Allah, kalau baca kitab ni, kita dah baca dah bab nombor 2, betul? Bab nombor 2 cerita seksa kubur, dengan mata yang macam kilat menyambar, dengan suara yang macam guruh petir, rambut sampai ke lantai, gigi taring sampai ke lantai, ke tanah, macam besi, kuku macam besi. Bagaimana kita nak menghadapi tu tuan? Ni kena rendong kita. Carilah jalan. Quran time kita kena ada. Macam-macam tuan. Kita baca bab malam ni, bab Arab. Ada tak diceritakan bab Arab dalam Quran? Ada tuan-tuan. Bukan kita nak bersengaja-sengaja. Data tu ada dalam Quran. Al-Baqarah menceritakan Arab. Bukan Arab saja. Bab hutang, bab riba, bab infak, yang terbaru bab keluarga, apa lagi bab wanita, apa lagi bab faraid, apa lagi bab pusaka. Semua ada tuan-tuan. Jangan kita biarkan. Bila tak dibacakan kita tak jumpa tuan. Mungkin kemungkinan besar sampai ke mati kita tak tahu. Rupanya ada guideline dalam Al-Quran untuk kita bab pusaka, bab riba. Riba bukan Allah haramkan tuan-tuan, Allah perang. Allah lanat bab riba. Siapa yang bersekongkol dengan bab riba, the whole stakeholder, orang putih kata, betul? The whole stakeholder yang menyeronokkan bab riba akan ditanya dengan Allah Ta'ala. Itu riba saja. Apa lagi bab hutang, ya? Bab hutang 282 kalau tak silap saya, Al-Baqarah 282, ayat Al-Baqarah, satu ayat tu one page. Jangan main. Kita memang betul berhutang, tapi jangan main-main. Hutang di bank, betul, perbankan Islam ada, lari pada bab riba. Hutang di loan rumah, loan kereta, semua ada perbankan Islam, boleh lari pada bab riba. Hutang dengan manusia jangan main-main tuan-tuan. Siapkan, kalau boleh lunaskan sebelum kita masuk dalam ke liang lahat. Sebab tu kalau kita mati, ayah kita mati, ibu kita mati, jangan disibukkan dengan bab pusaka dahulu. Cek, double check, triple check dengan kita punya hutang, dengan bapak kita punya hutang yang nak mati tu. Cek. Jangan kita sebut nak rebutkan harta 100,000, 200,000, geran tanah, kunci kereta, kunci rumah. Kita kadang-kadang terlupa nak kejarkan pusaka 100,000, 1.5 million, macam-macam. Betul? Kita terlupa hutang dia tak settle lagi. Pastikan sebagai anak, pastikan selesai hutang baru cerita bab dia punya pusaka. Baru panggil. Jangan kita rasa kita sulung, kita kata kita bongsu, selesai bab hutang, kita kata kita yang bayar cukai, kita yang bayar tanah, kita yang bayar cukai pintu, kita yang berhak menerima tanah tersebut. Silap besar. Ada bab faraid. Faham? Ni jangan kita seronok 10 kali ke Mekah, 10 kali haji, 10 kali umrah, pakai duit anak yatim, harta anak yatim. Adik-beradik saja. Adik-beradik sama adik kita makan anak yatim punya harta. Kena ingat, ya, tu belum cerita yang menguruskan harta anak yatim, yang menguruskan anak yatim sendiri. Suruh budak pergi cari duit macam-macam. Apa balasan besok? Allah bagi dia, disuapkan dekat lidahnya api neraka. Ni kena renung tuan. Ada semua. Saya tengok tak pernah miss my Quran time. Secatit-catatnya. Itulah kita punya hadiah yang Allah bagi tuan-tuan. Ni dengan keadaan semasa ni tuan, tak boleh lari kita. Bila-bila saja Allah akan panggil kita. Kita tak tahu what's the next. Betul? Kita tak tahu. Mungkin Allah nak ratakan satu dunia, habis kita. Tu secara slowly, smart. Faham? Boleh tak mati? Complete set boleh buat. Masa dulu Allah pernah jerkah dengan suara dari langit kaum Nabi Saleh. Allah jerkah dia dengan dari langit suara masa dia melawan Nabi Saleh, lawan Allah Ta'ala, maksiat dengan Allah Ta'ala. Dijerkah suara dia, keluar langit suara besar, mati semua kaum tu rata. Ada seorang terlepas, kata ustaz, seorang tu terlepas kebetulan masa dijerkah suara di kampung Nabi Saleh tu, seorang tu dah kebetulan di Mekah, keluar saja bandar Mekah,
dijerkah juga suara mati. Pasal apa? Dia subhat dengan orang yang mati tersebut. Jangan main tuan-tuan, Allah murka tuan-tuan, macam-macam Allah boleh buat. Ni balik pada kitab tadi, yang pertama orang yang tak bau surga tuan-tuan ialah orang yang bakhil, kedekut. Saya tengok tadi satu khutbah daripada Al-Azhar. Kemukaan Allah Ta'ala ni, kemungkinan kita ni tak bantu orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terus-terus daif, apalagi negara-negara Islam yang daif. Kita biarkan saja, kita mewah di sini, kita mewah di sana, lupa ada kaum kita muslimin muslimat ada di luar sana masih lagi ke buluh, tak makan di Syria, di dalam. Akhirnya Allah hantar dia punya tentera kecil itu, kata khatib tu beritahu, kemungkinan murkanya Allah Ta'ala, kita tak bantu orang-orang. Pasal apa? Kita rasa kita selesa duduk di Puchong, duduk di KL, duduk di Bangi, kita selesa. Betul, memang betul kita selesa. Kita duduk sini pun ada aircon, ada kipas, ada lampu, kapet. Selesa tak selesa? Selesa. Tapi masih degil juga, tak nak datang juga. Betul tak betul? Betul. Berapa kerat yang datang ni? Allah, sedih. Kadang-kadang orang Melayu kata tak jeran-jeran, tak jeran-jeran. Maksudnya bila Allah bagi peringatan yang hebat tu, kita masih tak ada rasa apa, tak khawatirkan langsung ancaman Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia tak tengok Quran, kemungkinan besar. Kalau tengok Quran, ditadabburkan Quran tu, ada cerita ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak bimbang ada bab balasan Allah Ta'ala. Pasal apa? Dalam Quran ada berita, dalam Quran ada cerita, dalam Quran ada sejarah, dalam Quran ada ancaman neraka dan surga, dan berita yang gembira. Kita kadang-kadang tu yang kena duduk dengan Quran tuan-tuan. Sebab tu kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, apa dia cerita? Nak tidur pun kita kena dengan Allah. Nak tidur tu kita ingat Allah Ta'ala. Jangan tidur macam tu tuan-tuan. Sekarang ni Allah boleh tidurkan, boleh matikan kita dalam keadaan tidur. Berlaku tak berlaku? Berlaku baru ni. 3 anak dara mati dalam kereta. Kita ingatkan aksiden. Kereta elok di tepi stesen minyak, mak berehat. Mati tak? Mati. Sebab tu kata Datuk Ismail Kamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik, tengah celik pun kadang-kadang tak pejam. Tu kena renung kita, bimbang lah kita, bimbang. Sebab tu nak tidur tuan-tuan, nak tidur pastikan, kata Tuan Guru, wuduk kita, ambil wuduk. Bila dah wuduk, segar tak kita? Segar tuan-tuan, segar dah. Bila segar, apa kita buat? Takkan tidur terus. Mata segar, apa nak buat? Solat, minta kepada Allah Ta'ala. Solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Ni bukan qiyamul-lail, nak tidur, sebelum tidur solat sunat malam. Lepas tu macam ni ustaz, tidur terus, segar lagi, betul? Apa nak buat? Al-Mulk kita, Al-Kahfi, surah Yasin, 3 kul minimum. Tu apa lagi? Al-Fatihah, Al-Kahfi panjang ustaz, boleh baca 10 yang awal, 10 yang akhir, untuk menyelamatkan kita. Al-Mulk 30 ayat aja. Ada setengah masjid surau, lepas isyak, ba'diyah, sebelum ba'diyah, terus Al-Mulk. Pasal bimbang kat rumah tak boleh baca. Betul? Allah tuan-tuan. Tu satu perisai kita nak tidur. Kata Tuan Guru Ismail Kamus, lepas tu duduk sekejap, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Duduk. Zikir yang kita baca dalam sembahyang, itu pun dibaca sebelum kita tidur. Bismillah 21 kali untuk perisaikan kita. Bismillah tu baca 21 kali je, automatik kita sebut nama Allah Ta'ala 3,000. Kita nak sebut semua tak ada lagi, betul? Kita dengan nama Allah kita tidur. Tu sebab tu syaratnya nak zikir, nak baca tabarakal al-mulk tu, dan syaratnya duduk, jangan baring. Kalau baring tak sampai 33, 3 je. Nampak? Mata kita hebat tuan-tuan. Tu kena rendung kita. Nak tidur, kita ingat Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bila mati, dah tidur, kita dah selesai awal-awal.
Tu mati yang hebat. Cemburu kita dengan Seksyen 27 itu Tok Bilal, betul? Tok Bilal mati tengah azan, bukan tidur tuan-tuan. Tengah azan 2 rangkap aja Allah panggil. Rupanya malakul maut ada kat belakang tuan-tuan. Cabut nyawa dia. Mati yang amat hebat. Mati di atas tapak sujud. Mati tempat orang mengaku dia pada Allah Ta'ala, menghadap kiblat, tengah sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, tuan-tuan, kita tak tahu tu. Tu yang kita berdoa, Allahumma htim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Hujung hidup kita. Piramli pun pesan mati dalam iman, betul? Senyum mati tu. Maksudnya kena faham mesej Piramli. Ya, kena faham mati kita hujung tu bimbang. Pasal apa? Macam mana kita mati hujung tu, macam itulah besok akan dibangkitkan kita balik. Ni antaranya. Tu yang pertama, ya, jangan kita jadi bakhil. Ya, kalau nak masuk tak jadi bau surga ni, tak dapat bau surga, jangan jadi kedekut. Tu dibuat lagi cerita Haji Bahil, betul? Piramli mesej. Kita tak faham. Bukan dengan orang lain, anak dia sendiri je. Bukan banyak pun, nak beli mesin jahit je, betul? Kedekut dia, sayang dia nak keluar, menggigil dia nak bagi duit kat anak dia, bukan orang lain. Kedekut sangat. Jangan tuan-tuan, bakhil kita kena ada bab pemurah, nak menyelamatkan diri kita. Pasal apa? Harta yang kita pegang tu bukan kita punya sebenarnya, ya, sebentar saja. Yang kita punya mana? Yang dalam tabung tu, yang kita masukkan, itu kita punya, bukan dalam bank, bukan dalam tabung, bukan apa. Yang tabung rumah kita simpan bawah tilam, tu bukan kita punya. Mati kita orang lain punya. Kita mati, isteri kita punya, anak-anak kita punya. Mengelinjang dia, seronok. Pasal apa? Tiba-tiba dapat harta pusaka, betul? Terlupa bab pusaka, bab faraid, tiba-tiba dapat 100,000. Melompat tak? Jangan main tuan-tuan, duit depan mata gelap gelita begitu. Tak nampak siapa. Ni hanya kita dapat, jangan jadi kedekut, ya. Kalau boleh infak, tu diceritakan dalam Al-Quran bab infak. Ada tak kelebihan dia? Ni bau syurga awal-awal lagi dapat. Yang kedua, orang yang tidak dapat bau syurga, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Allah, tu pun satu. Janganlah. Kalau kita dah bagi, diam. Kalau kita bagi, senyap. Kita dah baca dah bab pertama, ikhlas. Ya, bila ikhlas ni, apa yang kita buat biar Allah saja yang tahu. Sebab tu penting bila nak beribadah ni mesti ada 4. Saya ulang balik. Yang 4. Bila nak buat kebajikan, nak beramal, nak beribadah mesti ada 4. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat yang terbaik. Yang ketiga, mesti niat sabar. Yang keempat, tulus, ikhlas, membulat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tu, ingat, ya. 1, ilmu, knowledge. Kalau tak ada knowledge, you sedekah apa, you tak faham. Nak sedekah mencerita orang, habis. Kena ungkit pula. Aku yang sedekah, aku yang bagi masjid ni, aku yang bagi kapet masjid ni, aku yang buat AV system masjid ni, aku yang buat lampu yang aku pasang. Semua cerita. Kenapa nak ganggu aku pula? Dia jadi raja pula dalam masjid. Habis tuan-tuan. Betul awak yang bagi, tapi kena ingat itu Allah yang bagi pada dia. Ya, tapi cara dia guna tu alhamdulillah. Tapi rosakkan pahala dia. Pasal apa? Dia ungkit balik pemberian dia. Kita dengan anak pun sama juga. Bila anak kadang-kadang melawan kita balik, kita ungkit balik. Kalau mak susu dia minum, jangan tuan-tuan. Elok kita pahala dah cukup, kita nak buat mati, tiba-tiba kita ungkit pahala kita, habis. Orang Arab kata khalas, habis, kosong. Ya? Malaikat elok tulis 100%, tiba-tiba malaikat dengar dia cakap tu, delete terus, dikeluarkan daripada grup. Contohnya lah. Tu kena renung kita. Jangan ungkit pemberian kita. Senyap. Nabi dah pesan, apa yang tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Apalagi jangan ungkit. Yang ketiga yang tak bau surga ialah orang yang tetap minum khamar ataupun arak. Allah, tuan-tuan, dah ditulis dalam Quran. Arak memang haram. Confirm haram. Pasal apa haram? Mudaratnya terlampau dahsyat. Berlaku tak? Berlaku dah zaman PKP awal itu. Allah, tuan-tuan,
Lebih pada 20 orang mati macam tu je, dilanggar macam tu saja. Pasal apa? Mabuk. Kesan daripada arak. 20 lebih dengan dekat 30 mati macam tu je. Dah langgar pula, diseret lagi motor tu. Punya kejam, punya zalim manusia entah. Allah. Tu kena renung, kata Ustaz Somad. Sampai bila kita masih nak sajikan lagi benda-benda yang haram? Sampai bila kita nak bersekongkol dengan benda-benda yang haram? Sampai bila kita nak makan sumber yang haram? Pasal apa sumber yang haram? Penjualan arak, dapat cukai, dapat pendapatan, kita bagi pula ke makan dengan rakyat. Apa jadi? Sendiri mau fikirlah. Ini bukan politik, bukan apa. Ini cerita sebenarnya. Pendapatan, kita tahu arak haram. Dalam Quran dah tulis dah, diceritakan data, fakta dia cukup confirm haram. Kita dah tengok dah mati. Polis tu elok je, roadblock dilanggar macam tu je. Allah, tuan-tuan, apa salah polis tu? Bukan dia keluarkan pistol, dia nak cek lesen aja. Dilanggar macam tu je. Masuk lorong motor pula, seret lagi. Aduh, kena renung tuan-tuan, bab-bab tu. Ni kesan arak. Tu. Apalagi kita menjual, apalagi kita dapat sumber pendapatan daripada penjualan arak. Kita bagi pula ke rumah anak yatim, kita bagi pula ke pondok pesantren. Jadi kata jadi? Kemungkinan besar tak jadi. Simple lah tuan. Ada satu cerita, mak bapak ni sayang sangat dengan budak-budak pondok. Dia belikan makanan. Makanan tu fast food. Saya tak nak sebut makanan apa. Fast food. Mahal. Budak seronok makan. Bila habis makan, muntah satu pondok tu. Muntah semua. Faham tak maksudnya apa? Kita faham sendiri. Kalau benda yang memang tak bersekongkol dengan yang halal, memang akan dikeluarkan balik. Pasal apa? Dia makan makanan dia Quran. Tiba-tiba masuk makanan yang haram, Quran akan keluarkan. Allah akan keluarkan benda yang haram. Ini kena renung bab-bab tu. Itu. Yang ketiga, orang yang minum arak ataupun khamar. Yang keempat, yang tidak bau syurga. Boleh lagi ke? Bagi tahu. Kena ikut SOP. 8 minit lagi. Yang keempat, orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Ini confirm lah. Kita macam-macam cerita ada. Janganlah kita nak lawan. Biarlah. Dah itu bahagian kita, dah perangai ayah kita, perangai ibu kita macam tu, jangan kita herdik, jangan kita lawan. Dalam hadis pun ditulis, kita sebut cis pun mendengus sikit, hentak kaki, habis kita. Hebat macam mana pun belum tahu. Sahabat Rasulullah SAW dukung ibu dia, mandikan ibu dia, bersihkan ibu dia, suap ibu dia makan. Pergi ke Kaabah, dukung dia, tawaf lagi untuk ibu dia. Bukan dukung belakang ni, atas bahu. Berpusing dia. Dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dah balas ke? Aku ni dah kira balas ke jasa ibu dan ayah? Apa jawapan Rasulullah? 1% pun belum kau dapat lagi. Nampak? Ni kena renung. Jangan bangga sangat kita jaga kedua orang tua kita, kita cerita kat orang, cerita lagi kat orang, cerita kita hebat, kita terlupa. Nabi dah kata 1% pun belum balas lagi jasa kedua mak bapak kita. Sebab tu jangan cari kemurkaan Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita derhaka, akan dijauhkan. Bukan dekat, jauhkan bau je. Habis bau surga, habis kita. Nampak? Pasal apa? Bau surga tu dapat kita bau 500 tahun perjalanan kat hidung kita. Tu kena renung kita. Apalagi bila kadang-kadang yang calon ahli surga ni, kadang-kadang belum masuk liang lahat, kita dah bau harum dah. Orang yang takut betul Allah Ta'ala ni, dalam kubur tu pernah kita dah bau dah. Tukang gali kubur cerita harum semerbak, tak tahu apa. Saya cerita pengalaman sahabat saya. Kita ziarah ayah dia, di luar rumah lagi kita dah bau harum, belum mandi lagi jenazah. Tukang gali kubur kata hebat, tak tahu siapa curah minyak wangi, dia kata. Tu minyak wangi apa belum tahu, zafran ke, marjan ke, kasturi ke, kita tak tahu. Tapi bau yang tak boleh kita katakan, tak tahu dapat di dalam dunia, tak ada bau tu. Harum semerbak. Tukang mandi jenazah kata seronok dia mandikan jenazah tersebut, cantik yang amat sangat. Kami tanya, apa rahsia ayah dia tu? Ayah dia tu 20 tahun yang lepas sebelum dia meninggal dunia, tak pernah miss 5 waktu berjemaah.
Dia takkan masbuk, dia takkan apa, dia pastikan setengah jam sebelum azan dah sampai dah di surau atau masjid. Tu 20 tahun punya penangan tuan-tuan. Allah balas syurga awal-awal lagi waktu di dalam dunia. Bau syurga tu dah bau kat sini. Apa lagi kita? Macam mana tuan-tuan? Tu antaranya. Quran pun hebat. Quran pun hebat. Diceritakan dalam kitab ni 1-2 ayat, 2 atau 3 ayat kita hafal. Pagi-pagi dalam kubur kubur yang gelap gelita tu, Allah terangkan macam terbitnya fajar pagi tuan-tuan. 2-3 ayat kita hafal. Tapi jangan buat bahan tuan-tuan. Takat ni sampai takat ni dulu kini selamanya 2-3 ayat. Inna a'tainanya. Sayanglah rugi kita. Allah dah bagi peluang Quran banyak dah. 6236 ayat. Betul? Allah tuan-tuan kena redha, kena sayang bab Quran. Tok Johor, orang Johor, Pak Wak Karmon, Wak apa yang nyaga kuih jemput-jemput suka bab My Quran Time. Nampak? Siap bergerbang lagi dekat rumah dia. Seronoknya dengan ayat Allah Ta'ala. Kita macam mana tuan-tuan? Ini kena renung kita. Jangan kita leka. Tu sikit lagi. Boleh azan lagi? Dah masuk? Belum? Sikit lagi satu perenggan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, telah dilaknat ataupun dikutuk dalam khamar ataupun arak itu 10 orang, yang memeras dan yang meminta diperah, dan yang minum dan yang memberi minum, dan yang membawa dan yang dibawa, dan pedagang dan dagangannya, dan penjual dan pembelinya, dan penanamnya. Allah, 10 golongan ni. Hanya yang kutip hasil pun masuk sekali semua. Itu golongan yang dikutuk ataupun dilaknat pasal arak. Yang minum jangan ceritalah Yang memerah ni apa? Kan anggur tu kan asalnya apa? Anggur buah arak. Diperahnya, dia tolong perah. Tolong perah ni apa? Tolong perah keluar jus dia keluar. Bau dia peram, betul? Tu yang perah. Yang minta diperahkan, yang minta tolong tokil itulah owner dia. Tu tokil ladang. Lepas tu yang minum, yang nunggu minum. Yang minum tu yang belilah. Apa lagi? Kemudian yang memberi minum, serve, bell boy. Betul? Allah tuan-tuan. Nampak? Gaji mahal tuan-tuan. Tu kadang-kadang saya tak terdaya tengok. Baru ni sekali saya singgah satu tempat kawasan Bukit Bintang. Yang minum pun orang kita, yang tukang tuang pun orang kita. Allah tuan-tuan. Kemana tuan-tuan kita? Kami tak tunggu, first time lalu tu di area pavilion, betul? Allah, kita lalu tu first time saya lalu. 10 tahun saya tak pernah pergi, tiba-tiba lalu situ. Bergegar, kita bimbang bergegar tu, bimbang bergegar. Bila Allah marah tuan-tuan, kalau tengok orang umat Islam tengah minum tu, kalau Allah marah time tu juga mustajab tak? Jadi terus kita nak lagi mana? Kita akan disapu bersih. Allah tak kira tuan, dia tak kira kau baik tolak tepi, tak dan dia akan rata terus. Saya tak tunggu, start cari jalan. 1 minit lagi tu yang memerah kemudian yang minum, memberi minum, dan yang membawa ni apa? Naik lori, naik troli, tolak, sama. Yang paling dahsyat kata ulama, tiba-tiba lori tu rosak, kita jadi foreman untuk pam tayar lori yang membawa arak, kita pun sabit sekali. Kita tahu dah tu shop dia apa, brand apa, tu kan arak. Kita support dia nak bagikan neruskan perjalanan nak menghantar arak, kita terbabit juga. Allah tuan. Pam angin dia, pam tayar pam cik, kita tolong. Silap besar kita. Kemudian penjual yang dibawakan, dan pedagang. Pedagang bisnes bisnes yang ada kaitan dengan arak. Apalagi dagangannya, penjualnya, pembelinya, dan penanamnya. Takat turut malam ni, mudah-mudahan pengisian malam ni berhentilah apa yang terbabit, cari jalan untuk kita takut terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mana yang baik, terbaik pada Allah Taala, yang lemah daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa ani syaribna wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah saya nak minta izin lepas main syak kita sembahyang sunat hajat untuk anak kami 3 orang di Turki masih belajar lagi, tengah kritikal juga C19 dia. Boleh lepas isyak kita bangun terus InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.